Assalamualaikum kasih pada sahabat-sahabat MC12. Selamat malam. Saya Saiful dari Kelang, Selangor. Sebelum ni saya ada cerita pada Casey, dan terima kasih sebab Casey ada putarkan cerita saya yang pertama. Kali ini saya nak cerita kisah saya yang kedua. Cerita ni bermula pada tahun 2003. Kisah ni bertajuk Gunung Nuang. Saya ada 3 orang sahabat mengajak saya. Seorang namanya Daus, seorang namanya Hisham, seorang lagi saya tak ingat. Dia orang mengajak saya. Pada masa tu dia orang bercerita, jom kita pergi camping. Saya kata, kat mana? Jom dia ikut. Saya first time ni nak ikut dia orang pergi camping masuk hutan ni. Tak apalah, sebabkan 2 sahabat ni dia pengangkat punya orang, so dia tahulah tentang hutan ni semua. Sebab dia orang kaki-kaki camping. Saya pun join lah. Perjalanan saya daripada Kelang nak ke Hulu Langat, ataupun dikenali sebagai Gunung Nuang ni, jauh lah. Sebab masa tu tak ada transport awam. Kita orang ni berempat naik bas dari Kelang terus pergi ke Hulu Langat. Sampailah dekat perkampungan orang asli. Dari situlah kita orang berjalan kaki masuk naik ke Gunung Nuang. Masa tu dalam anggaran pukul 4 petang, tak silap saya. 4 petang kita orang berempat ni mendaki. Saya masa tengah bawa radio lah, mini radio, bawa 1 kaset. Pada masa tu kaset tu lagu tu best lah bagi saya. Tengah jalan-jalan ni pasang lagu, pasang kaset, tengah nyanyi lagu, tak silap saya lagu saya lupa lah, tapi lagu dia macam ni. Ku cari cahaya dalam kegelapan malam, macam tu lah. Tengah-tengah berjalan mendaki. Kawan saya kata, berhenti kejap. Sekali terkeluar kat semak tu, saya tengok ada kucing hutan. Oh, selamat kucing hutan. Kalau babi hutan mati tu orang nak kena lari. Faham lah, babi hutan kan. Dia tak kira siapa, dia akan sondol je. Tapi kita orang daki. Dah petang, makin lama makin gelap kan. Setiap saya perjalanan dah kat 2 jam lah. Itu pun sampai je dekat itu kat tapak camping tu. Itu pun belum sampai kat puncak. Itu macam pertengahan lah. Sampai kat camping tu lala saya tengok, tak betul ni, kita berempat je ni, dia boleh ke ni? Lepas tu pandang dekat sebelah sana tu, seberang jeram tu adalah budak you 1 kemah. Tak apalah, kita bermalam kat situ lah. Bermalam, duk pasang nak nyalakan api lah. Nyala tengok kayu-kayu basah. Susah gila nak nyalakan api. Lalu selamatlah budak you tu datang kat kita orang, tolong nyalakan api. Kita pun lepak. Pasanglah lagu yang buat radio tu, pasang lagu tengah-tengah malam. Lepas tu budak-budak you tu pun balik ke kemah dia. Kita orang pun dah start dah. Saya tahu jam pukul apa, situ tak ada jam.
dah gelap sangat, kita orang pun masuk kemah. Macam saya tak ada apalah, saya tak ada rasa apa-apa. Tak masuk kemah. Tahu-tahunya pagi besok saya sedang saya seorang di dalam kemah. Rupanya dia orang dah kat luar dah lepak-lepak. Lepas tu dia orang kata, jelah turun. Dah saya kata, kenapa? Baru sampai kot, baru nak naik bukit, dah tiba-tiba yang nak turun. Tak apa, kita turun je. Turun bawah dulu, kita lepak dekat Sungai Congkak, baru member tu cerita. Lepas tu tak apalah, kita siang tu kita kemas, turun jalan kaki pergi ke Sungai Congkak. Kat situ ramai orang, itu budak sekolah tengah bercamping. Dah kita orang tengok ada tapak kosong, kita orang pasang kemah. Member pun start cerita, tak ada malam tadi sini yang kena ni member saya yang Daus lah, nama dia Daus. Dia kata malam tadi korang elok tidur, aku kena ganggu doh. Dia kata aku kemah kita kena baling pasir, ada orang berjalan. Lepas tu tu pun takut. Macam tu lah, orang jalan sana, berjalan sini, kata dia memang tak boleh tidur lah, sebab tu dia ajak turun. Dia kata, okey lah, tak apalah kalau macam tu. Okey, sekarang ni kita orang dah turun pada Gunung Nuang tu. Dia ingat cerita impian nak sampai ke puncak lah, puncak Gunung Nuang. Terbantu, terpaksa turun pergi lepak ke Congkak. Lepak ke Congkak, dah sampai malam, kita duduk sembang-sembang kan. Budak sekolah ramai lah situ tengah camping. Yang mungkin rezeki si Daus ni lah. Malam tu pun kita duduk, yang si Daus ni duduk. Ni yang tadi kisah seram dekat Gunung Nuang. Sebab malam tu dia kena kacau. Orang baling pasir, orang berjalan-jalan sana, duduk ogah-ogah kita orang punya kemah. Itu Daus yang perasan lah. Kita turun kat bawah, pergi kat Congkak, Daus sekali lagi kena ganggu. Bila malam tu dia duduk main lampu suluh kat muka ni, sampai masa tiba-tiba dia terpandang dekat atas. Bila pandang ke atas, dia nampak 2 biji mata merah tengah perhatikan dia. Terus dia diam. Lepas tu saya perasan lah, saya tanya, Daus, kau kenapa ni? Tiba-tiba tadi elok ni kau diam, kenapa? Tak ada apalah, dah aku nak masuk kemah. Nak masuk kemah. Dah, malam tu berlalu macam tu saja. Besok siang baru dia cerita. Dia kata malam tadi aku duk main lampu suluh. Tiba-tiba ada 2 biji mata duk perhatikan aku. Sebab tu aku diam, aku tak nak cakap apa. Lepas tu kita orang dah habis lah percutian ni. Kalau nak naik Gunung Nuang terbantut, tak apalah, turun ke Congkak pun terbantut. Mungkin lah, itulah pengalaman seram saya. Walaupun pengalaman tu tak ada, bukan saya yang kena, tapi yang kena pada member. Itulah pada member. Lepas kita balik pada camping tu, balik Kelang, yang ni yang ni yang tertanya-tanya. Lepas kita orang balik Kelang tu, kita dah duduk rumah, last member hello saya, weh Os, kau nak tahu tak, kau ingat tak masa kita naik Gunung Nuang tu? Ingat kita ada pasang lagu kan? Ada, kita pasang tape lagu. Kau tahu tak, lagu terakhir ataupun penghujung ada satu lagu tu, dia tiba-tiba senyap, ada dengar perempuan tengah mengilai. Saya pun, ya betul. Macam tu ke? Tapi tape tu saya tak dapat dengar, sebab tape tu dah dipas pada owner dia. Itulah kisahnya. Last kali penghabisan tape yang saya pasang, tiba-tiba terakam suara perempuan tengah mengilai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum pada peminat-peminat MJ12. Saya Saiful daripada Kelang, Selangor. Assalamualaikum. Kasih, Pak.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum kasih. Saya Abi Kulai. Ingin mengucapkan selamat malam kepada rakan-rakan geng-geng momok, geng-geng lalu saya Singapura. Saya ingin mengkongsi kisah misteri malam ni, apa yang berlaku pada saya dan pesan daripada orang dulu-dulu. Dulu arwah nenek saya pernah pesan ke si, kalau jumpa duit jangan ambil. Sebabnya kalau kita ambil nanti duit kita hilang. Entah ya entah tidak, kita pun tak tahu sejauh mana kebenaran. Tapi apa yang terjadi ke si? Saya pernah jumpa duit dekat Singapura $10. Apabila saya ambil, tak lama selang 3 hari ke si, duit saya hilang ke si, 100 duit Malaysia. Jadi selang daripada tu 2 kali. Pertama duit saya jumpa hilang $10, hilang 100. Yang kali kedua saya jumpa duit tepi jalan RM50. Tak lama selepas tu saya hilang lagi 100. 2 kali kejadian ni berlaku, 2 kali. Sekali kat Singapura, sekali kat Malaysia. Jadi apa yang saya ingat balik, arwah nenek saya pernah pesan, kalau kita jumpa duit ataupun duit lah, kita kena ambil, kita kena gantikan dengan batu ataupun sesuatu benda, kita kena letakkan kat tempat tu sebagai ganti. Sejauh mana kebenaran, sesiapa yang pernah terkena ataupun mengalami situasi seperti saya, itulah yang saya kisah ingin kongsikan pada malam ni kepada rakan pendengar daripada Abi Kulai dan juga rakan momok dan geng-geng lalu saya Singapura. Assalamualaikum. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada anda, para pendengar Ria 897. Diteruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, pernah tak anda rasakan yang anda sedang tidur, tiba-tiba kaki anda dicuit? Sedang tidur, tiba-tiba bahu anda dicuit, disentuh. Bila anda buka mata, memang tidak ada seseorang pun bersama dengan anda. Malah anda dapat rasakan seolah-olah bila anda pejam mata, macam seperti ada orang di samping anda. Perkara ini adalah satu perkara, kata orang, adalah mainan minda. Ada kalanya bila kita terasa takut, rasa seram, akan timbul pelbagai fikiran di dalam kotak minda kita. Bila kita mula rasa takut, kotak minda akan terbayang-bayangkan akan sesuatu, dan perkara ini katanya dalam satu catatan di vlog membuat kita rasa seperti kaki disentuh. Tapi kisah berikut ini yang ingin saya bacakan, pengalaman daripada Sharifah Adawiyah. Beliau berkongsi pernah waktu tidur malam seorang diri. Suami saya outstation selama sebulan, Casey. Saya ni dalam rumah seorang diri. Saya tinggal di sebuah rumah mansionette, rumah pangsa 2 tingkat. Bilik tidur bahagian tingkat atas. Suami tidak ada di rumah hampir sebulan. Saya duduk di rumah ini seorang diri, makan seorang diri, semua buat perkara seorang diri. Saya tidak bertugas. Saya adalah suri rumah sepenuh masa. Waktu malam ketika tidur, saya beberapa kali dapat rasakan kaki saya ada sesuatu yang tarik ibu jari kaki saya. Sampaikan saya terbangun dari tidur, saya terus memandang ke arah hujung katil. Ternyata memang tak ada orang, Casey. Memanglah dalam rumah tu hanya saya seorang. Suami pun bertugas. Jadi pendengar Ria 897 FM, gangguan tengah tidur, kaki dicuit, ibu jari kaki ditarik. Perasaan seolah-olah saya ni bukan seorang diri, satu perkara yang saya alami kerap dan telah pun saya cuba tidak ingin fikirkan yang bukan-bukan. Akan tetapi sentiasa gagal kerana sentiasa saya akan rasa takut. Sampaikan
Saya tak tidur di atas, ada kalanya saya tidur dekat bawah. Di bahagian rumah saya, bahagian bawah ni, kami ada kerusi massage. Kerusi massage ni boleh dibaringkan sehingga hampir-hampir 45 darjah. Saya akan baringkan kerusi itu. Ya, saya akan tidur di atas kerusi yang memang sedap. Saya tak akan naik ke atas. Kerana saya takut. Setiap kali bila saya tidur seorang diri, saya dapat rasakan macam ada sesuatu mencuit, menarik kaki ibu jari kaki saya. Sampaikan pada satu malam yang diceritakan oleh Sharifah Adawiyah. Saya tidur dekat bawah, sekali lagi di atas kerusi massage, kerusi urut. Waktu itu sesuatu berlaku. Pendengar Ria 897 FM. Saya tersadar pukul 1 pagi. Ya, saya tersadar pukul 1 pagi. Apabila saya memandang ke arah tangga turun naik bilik, saya terperasan ada orang tengah naik tangga menuju ke arah bilik tidur saya. Saya nampak dengan jelas pada waktu itu, saya nampak ada orang tengah naik tangga. Saya yang tengah tidur di atas kerusi urut. Mata saya ni, saya cuba mengendap dengan tidak membuka mata sepenuhnya. Nampak begitu jelas ke si? Orang ni tengah naik atas dan orang ni adalah seorang gadis. Perlahan-lahan dia naik atas ke bilik tidur. Saya selepas nampak benda tu dah hilang dari pandangan, saya bangun daripada baring di atas kerusi urut ni. Saya ambil handphone dan kemudian saya buka YouTube bacaan surah-surah suci. Sedang bacaan surah tu berkumandang, saya jalan naik ke atas untuk cari dan tengok siapa yang ada di atas. Perlahan-lahan, langkah demi langkah saya naik tangga. Sampai tingkat atas, saya jalan masuk ke dalam bilik tidur saya. Masuk bilik tidur sebelah, tak ada orang pun di atas. Langsung tidak ada orang. Lalu saya duduk dalam bilik saya, tutup pintu. Bacaan surah masih lagi berkumandang. Saya di atas katil pada waktu itu, dah nak tidur balik, nak sambung tidur. Apabila saya cuba lelapkan mata, saya terdengar sesuatu. Dan bila saya tengok, saya ternampak. Ya, saya ternampak sesuatu yang amat menakutkan. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya ternampak dekat luar tingkap bilik Casey. Macam ada orang sedang berdiri. Masalahnya rumah saya tingkat 5 Casey. Rumah saya tingkat 5. Bagaimana dekat luar tingkap bilik saya kelihatan seperti ada orang sedang berdiri. Waktu tu saya dah tahu dah sesuatu tak kena dengan rumah ni. Sebenarnya rumah mansionette yang saya tinggal pada waktu itu, baru saja kami berpindah kurang dari sebulan, Casey. Kurang dari sebulan. Kawasan rumah yang saya tinggal mansionette ini terletak di kawasan Yishun. Tapi Alhamdulillah, Casey, saya mampu bertahan tanpa menyusahkan suami, menyusahkan ahli anggota keluarga saya. Saya lawan. Benda-benda ni kalau kita tunjuk yang kita takut, lebih menjadi-jadilah dia. Dia akan kerap kali tunjukkan diri, dia akan cuba takut-takutkan kita, sampaikan kita tak boleh buat apa-apa dalam rumah sendiri. Saya lawan, setiap malam lawan, sampailah dia putus asa dan terus berhenti mengganggu kita. Misteri Jam 12.
Okey, kisah berikut ini terima kasih pada Sharifah Adawiyah berkongsi pengalaman. Betul kata Sharifah Adawiyah, jangan kita tunjuk yang kita takut. Lawan, tunjuk yang kita berani, dan lama kelamaan dia tidak akan mengganggu, dia akan terus hilang pada dirinya. Mungkin dia kata, "Lemak ni aku nak takutkan dia, dia tak takut pula. Alah, belah sudahlah." Tapi kalau lebih takut, orang yang lemah selalu akan jadi mangsa gangguan. Itu yang pernah saya kongsi berkali-kali ni. Ya, selalu yang kena gangguan, kena rasuk ni adalah mereka yang lemah semangat. Berikut ini pengalaman diceritakan oleh Bobby. Katanya, "Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Bobby. Apa khabar Bobby? Saya pendengar Misteri Jam 12, berasal daripada katanya CEO adalah teman kita, pendengar kita dari Shah Alam, Malaysia." Kata Bobby, peristiwa yang saya nak kongsi sama ini berkenaan dengan satu kawasan ya di Shah Alam, Malaysia ni ada sebuah taman riadah. Saya tak nak sebut nama tamannya, tapi dekat taman ni ada tasik. Casey, saya kongsi dengan Casey nama taman ni. Kalau Casey mungkin datang ke KL, Casey boleh singgahlah ke kawasan Shah Alam, taman ... Dekat tasik ni dah banyak kali kes orang mati lemas. Ada yang tengah berdiri, tengah duduk, tiba-tiba terjatuh dekat tepi tasik, mati lemas. Tanpa dikesan Casey, bagaimana orang tu boleh berada dekat tasik, tidak ada orang yang tahu. Sebab dekat kawasan ni memang tidak ada sebarang CCTV, tidak ada kamera. Dan waktu malam, kisah-kisah yang pernah didengar, termasuk saya pernah dengar, adalah kalau kita datang dekat taman riadah ni pada waktu malam di Shah Alam, dekat tasik ni, kita akan nampak seorang, dua orang mungkin akan duduk dan berlega-lega dekat kawasan itu. Jangan salah faham, mereka bukan manusia. Saya tak percaya pada mulanya. Jadi satu malam tu saya pergilah, kata Bobby saya pergi ke taman riadah, taman ... inilah di Shah Alam. Jadi sampai saya letakkan kenderaan, saya dengan sahabat saya bernama Amirul keluar daripada kereta. Kita pun jalan tengok kiri kanan. Memang waktu malam memang sunyi, sepi dan amat menyeramkan. Jalan ni, tengah jalan, tiba-tiba teman saya Amirul, dia pun berbisik Okey, jangan jalan, stop. Dia suruh jangan jalan, berhenti. Kemudian saya tengok matanya, saya memandang, melihat matanya. Saya memandang kemudian ke arah yang matanya sedang pandang, sedang terjenguk-jenguk. Memang saya tak nampak apa-apa pun, tak ada benda pun. Kemudian saya perhatikan lagi, dia tetap tengok di sudut yang sama. Ini kemungkinan benda tu telah pun memilih untuk mengganggu saya ataupun teman saya. Jadi pendengar Ria 897, dipendekkan cerita, saya dengan teman saya terpaksa beredar dari kawasan itu. Sebabnya kami berdua telah pun menerima beberapa panggilan daripada kenalan, sebab kami memang nak pergi sana. Kami ajak beberapa kawan lah. Tapi bila tiba masanya, ramai yang tarik diri, hanya tinggal saya dan Amirul. Kami pun dah sampai. Bila berada di sana, ada terima beberapa panggilan daripada kawan kami mengatakan jangan teruskan. Jadi bila ditanya kenapa, dia kata nanti aku ceritakan pada engkau. Tolonglah jangan teruskan, batalkan niat. Kita pun batalkan niat lah. Batalkan, menuju ke arah kereta. Dalam perjalanan saya ternampak kenderaan yang diletakkan. Tiba-tiba dekat tempat duduk belakang, saya nampak jelas ada orang sedang duduk. Wow, tempat duduk belakang kereta ni yang dipandu oleh Bobby ada orang duduk di tempat duduk belakang. Jadi pada waktu itu kami tidak ada pilihan, malah lagau. Kami buka pintu dan kami tengok sekali lagi di bahagian belakang tempat duduk. Sebab saya memandu kenderaan jenis 7-seater, memang tidak ada orang pun di belakang. Misteri Jam 12. Assalamualaikum Casey. Saya Karim daripada Majang, Kelantan. Pengalaman saya ini saya ingin berkongsi dengan Casey dan semua pendengar Ria. Saya seorang hiker.
Saya seorang pendaki. Saya ingin berkongsi pengalaman saya sewaktu saya menuruni Gunung Yongyap di Gua Musang, Kelantan. Ketika saya menuruni Gunung Yongyap, setelah kami bertiga menuruni hampir 10 jam berjalan kaki. Hampir 10 jam tu saya dalam perjalanan tu saya terlihat seekor kucing yang sedang duduk. Tapi saya tidak pandang tepat ke arah kucing tu lah. Saya melihat dari tepi anak mata je. Okey. Terus saya jadi meremang sangat. Tapi saya tidak menegur dan tidak memberitahu kawan-kawan saya lah. Okey. Dan kami berjalan lagi menuruni hutan tu. Di depan saya melihat kelibat sesuatu di agak jauh jugalah dari pandangan saya. Kelibat melintasi di hadapan saya. Dan apabila saya berjalan tu sampai ke tempat yang saya lihat tu, bulu roma saya terus meremang. Sampai rambut pun rasa macam terpacak. Memang kaku, tapi saya tak menegur dan saya tidak bagi tahu kepada kawan saya. Okey, selepas pada tempat tu saya terus jadi tak ada apa-apa. Okey, jadi macam biasa. Okey, kami berjalan teruskan perjalanan untuk ke parking site. Waktu tu dah hampir 10 jam kami berjalan. Okey, ketika merentasi sungai tu agak luas juga, dalam lebih kurang 20 ke 25 meter macam itulah. Waktu malam. Sewaktu nak naik tebing di seberang sana, saya melihat sekali lagi kelibat putih yang melintasi di celah-celah anak pokok di tebing sungai. Ketika tu memang saya meremang, rasa nak cabut pada, rasa nak tahu kawan pun ada. Tapi saya tak seperti biasa, saya tidak menegur dan saya tidak bagi tahu sesiapa pun. Selepas melepasi tempat tu, saya jadi biasa, tak ada apa-apa pun, jadi macam biasa. Dan saya waktu pun dalam perjalanan tu pun saya tak bagi tahu dekat ke kawan saya. Selepas 1 hari, bila balik ke kampung atau dekat rumah, barulah saya bagi tahu dekat kawan saya. Cuma itulah sesi pengalaman saya nak kongsi dengan Casey dan semua pendengar Ria. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pendengar Misteri Jam 12, berikut ni kisah yang ringkas, tapi anda cuba bayangkan kalau anda dalam situasi ini. Ini kiriman daripada Safwan. Katanya, saya dan juga 3 orang sahabat menaiki kereta yang dipandu oleh kawan saya. Saya duduk di bahagian belakang bersama dengan seorang lagi sahabat. Dan kami memandu pada waktu malam, adventure night. Adventure, memandu lah. Jadi teman saya ni, kejadian ini berlaku di salah sebuah
kawasan tanah perkuburan di Singapura. Jadi kenderaan dipandu masuk kawasan tanah perkuburan yang sunyi, sepi dan amat menakutkan sangat-sangat. Jadi pada waktu itu saudara, kiriman yang diceritakan di sini, kami bila masuk ni, driver saya bernama Syah telah pun turunkan ke 4 cermin tingkap. Katanya, korang nak feel tak? Nak feel tak? Apa, nak buat apa? Dia pun turunkan tingkap ke 4. Janganlah. Semua kira dalam waktu itu kita nak masuk dalam kawasan tapak tanah perkuburan ni, mula-mula semua berani. Dah sampai oleh kerana tempat tu gelap, sunyi, sepi, turunkan tingkap, masing-masing takut kisi menggelabah dibuatnya. Sampai dekat satu sudut, ya, kita berada di bahagian paling dalam kawasan tapak tanah perkuburan ni. Paling dalam. Kenderaan tu dihentikan seketika, ya, dan kemudian dimatikan enjin dengan tingkap semua dibuka luas. Saya ni pula bercakap dengan teman saya. Saya bergurau lah dengan dia. Saya kata, dekat tangan aku ni, saya ada pegang kertas yang saya dah remukkan, tau Casey. Itu adalah risalah, risalah ataupun pamphlet yang saya dah remukkan. Dan saya kata pada teman saya, kau nak tahu tak tempat sini ada makhluk hantu, ada penunggu atau tidak? Macam mana kau tahu? Ni aku nak tunjuk engkau ni. Saya ambil kertas yang saya dah remukkan tu, saya pegang, kata, kalau kau betul ada dekat sini, tolong baling balik, tolong campak balik kertas ni. Saya katakanlah. Jadi kawan saya semua yang lain tengok saya, kau ni macam betul aje lah. Saya pun campak lah. Sebelum campak saya katakan, kalau kau betul ada di sini, tolong baling balik kertas ini. Campak kertas tu pergi jauh lah. Pak, jatuh dekat atas kawasan tanah perkuburan. Jadi semua tengokkan kertas tu. Saya pun tulis, saya bah. Teman saya ni, alamak, kau ni macam faham lah. Kemudian perhatian mereka daripada tadi, perhatiannya pada saya dengan kertas yang saya campak tu. Bila tak menjadi, tak ada respon, mereka pun memandang ke arah lain dan mulalah berborak-borak bercerita. Masalahnya, saya tengah duduk dengan kawan saya, tiba-tiba kisi kertas yang saya remukkan, ada orang campak balik, masuk dalam. Dia, kertas tu betul-betul jatuh dekat atas tempat duduk teman saya yang duduk di belakang, di sebelah saya. Casey, bila kertas tu masuk dalam, saya nampak, kawan saya yang duduk sebelah saya pun nampak. Dia tak, astagfirullahalazim, cepat. Pemandu kereta ni, ya, kawan saya pun nampak, hidupkan enjin, naikkan tingkap, tergopoh gapah kita Casey nak cuba keluar daripada kawasan ni. Itulah, bila tak ada, kita cuba mencabar. Kalau kau ada di sini, kau baling balik. Bila dia mula respon, tahu pun duduk kat mana. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau kisah saya tak seram, tapi ini pengalaman peribadi saya yang benar-benar berlaku pada tahun 2012. Misteri Jam 12. Itu dia saudara. Terima kasih pada kiriman teman kita. Anda bayangkan anda dalam kawasan tapak tanah perkuburan dengan kawan, walaupun 4 orang, kawasan tu sunyi, sepi, gelap. Tiba-tiba anda campak barang, dia kata, kalau betul kau ada di sini, kau baling balik. Dia pun campak. Tunggu, tak ada apa-apa berlaku. Tiba-tiba tengah bercakap-cakap, dah lupa tentang kertas tu. Dari luar ada orang campak, kertas tu dicampak balik masuk ke dalam kenderaan. Apa yang akan anda buat? Seram, bro. Sudah lain kali jangan cari naas, saudara. Casey berehat seketika, akan kembali selepas ini. Kita teruskan dengan beberapa buah lagu dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kita akan terus berkongsi kisah pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini kejadian ketika menjalani satu sesi perubatan. Kiriman daripada pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Wan. Wan berkongsi peristiwa yang mana dia menghantar isterinya untuk pergi sesi berubat. Kami telah pun pergi ke rumah perawat. Kenapa agaknya saya perlu menghantar isteri pergi rumah tukang perawat ini? Kerana isteri saya ni seringkali mempunyai masalah pening kepala, migraine.
Pada mulanya fikirkan mungkin ini perkara yang biasa. Pening-pening biasa, mabuk-mabuk, migrain yang biasa. Dan benda ini berlarutan sehingga beberapa minggu, Casey. Akhirnya bila bawa pergi ke tempat yang tepat, ya, jadi kita sambung kisahnya bila perawat ni ya cuba merawat dan mendapati sebenarnya sakit mabuk pening kepala yang dialami oleh isteri saya ni adalah bukan perkara yang biasa. Maksudnya bukan perkara biasa ni bukan benda yang natural yang isteri saya alami. Ini adalah sesuatu yang dihantar oleh seseorang untuk isteri saya. Jadi anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Waktu tu bila dapat tahu, saya ni agak susah nak percaya. Tapi saya tetap pergi berjumpa dengan tukang ubat ni sebabnya dah banyak kali pergi doktor. Sampaikan saya tak nak. Dan akhirnya saya mengambil saranan, katanya, Wan, kau bawa lah isteri kau pergi jumpa perawat. Mana tahu, aku bukan tak nak, tapi aku tak percayalah. Perawat-perawat ni semua 2 kali 5 jugalah. Bila perawat ni mengatakan yang isteri saya ni sakit mabuk pening kepala migrain ni atas perbuatan orang yang menghantar untuk membuat isteri saya rasa kurang selesa, saya hanya senyum dan mengangguk-angguk kepala. Dia pun teruskan sesi rawatan yang pertama. Dia mula membaca beberapa surah, Casey. Dia baca surah, isteri saya tetap dalam keadaan sedang baring. Dia sedang baring di hadapan perawat ini. Bila dia mula baca dan baca dan baca, tiba-tiba, Casey, isteri yang tengah baring, dia bangun berdiri tegak. Dan tiba-tiba isteri saya mula berkelakuan seperti seekor monyet. Anda bayangkan, ya, isteri kepada Wan ni berkelakuan seperti seekor monyet setelah mendengar bacaan beberapa surah yang dilakukan oleh perawat ini. Dia bangun dan cara dia bergerak, cara dia berjoget, cara dia menunjukkanlah cara-cara tu adalah seperti seekor monyet. Saya terperanjat, kata Wan. Apakah sebenarnya ini? Dalam hati tertanya. Habis saja bacaan surah, pakar tu sembuh dan isteri saya pingsan. Nasib baik saya diarahkan untuk menyelamatkan isteri. Berdiri sebelah isteri, nanti isteri awak akan pingsan. Dia buat, dia sembuh. Isteri saya yang tengah joget ni macam monyet ni. Tengok saya, Bang, kepala mabuk, bang. Waktu itulah saya pegang isteri, perlahan-lahan baringkan dia di atas lantai. Pendengar Ria, itu sesi rawatan yang pertama.
Pakar ni memandang ke arah saya dan mengatakan, aku tahu, tadi mula-mula kau tak percaya dengan kebolehan aku. Kau mula-mula tak percaya dengan sesi rawatan ni. Kau kalau boleh tak nak datang, tapi kau tidak ada pilihan. Jangan sombong. Benda ni memang boleh berlaku. Misteri Jam 12. Ya, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saudara, anda boleh hubungi saya di 669 11897 669 11897. Silakan berkongsi kisah, dan mungkin kalau anda bertugas pada malam ini sebagai seorang pengawal keselamatan ke, silakan kita suka dengar kisah-kisah pengawal keselamatan, pemandu teksi, para pekerja yang bekerja di hospital. Boleh kongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda yang sedang memantau Facebook Ria, Instagram. Minta maaf tak sempat untuk kisi muat naikkan, tapi boleh tinggalkanlah komen dekat bawah gambar telur tu. Gambar telur tu kan, boleh tinggalkan komen. Anda sedang mendengar Misteri Jam 12 ni dari mana, dengan siapa. Saya suka tengok ni, oh ni. Sebabnya saya suka tengok anda dari mana. Mungkin kalau anda dari Bedok, oh ada Bedok, nanti saya akan cubalah cari email kisah yang mungkin berlaku di Bedok, supaya anda ni dapat merasakan lah, ni Bedok rumahku ni. Ataupun dari anda mungkin dari Pahang, saya akan cuba cari dan ketengahkan kisah dari Pahang. Jadi telefon Casey sekarang boleh, silakan 669 11897 669 11897 dalam Misteri Jam 12. Dan yang lain boleh juga kirimkan voice note kepada saya. Voice note pengalaman anda, tak kisah kalau nak panjang, yang pendek pun boleh. Anda boleh kirimkan ke +65 9786 8464 9786 8464 untuk berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini kiriman, dah telefon saya berkelap-kelip. Kita tengok siapakah gerangan yang menghubungi talian bilik siaran. Hello, selamat pagi. Hello. Okey, silakan 669 11897 untuk berkongsi kisah. Yang ini kiriman yang saya terima ni, seterusnya ini pengalaman dari siapa ni? Kejap yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera Casey. Saya Wan Encik Muhammad Indra Gurnadi ataupun Encik Muhammad Tara BA, keluarga Kesultanan Riau Lingga dari Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Masukkan nombor WhatsApp ke dalam grup WhatsApp. Biar senang saya follow up setiap kisah-kisah dari MJ12 Amboi. Sebenarnya saya tak pernah pun ada grup WhatsApp, tapi grup WhatsApp yang ada kisah-kisah seram ni adalah grup WhatsApp yang dibuat oleh para followers lah untuk Misteri Jam 12. Jadi boleh tanya pada teman-teman yang lain ya. Ini daripada Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Talian terputus. Baik. 669-11897. Kita berkongsi kisah pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, nama saya Nizam. Saya tinggal di Indonesia sini. Ni cerita pasal Indonesia juga masa tu saya kat rumah sama bapak saya. Bapak saya nak tengok bola. Kita masuk bilik dengan baring tutup lampu tu pukul 12. Lepas tu saya nampak macam bapak saya masuk bilik. Dia buka almari, lepas tu dia keluar balik. Saya dengan bapak saya, Bapak masuk bilik Tak Habis saya cakap, tak apalah. Selepas tu kawan bapak saya call lah. Dia cakap, boleh turun bawah tak? Saya cakap, okey boleh. Saya dengan bapak saya turun bawah. Lepas tu kat bawah tu saya dengan bapak saya. Tadi saya nampak bapak masuk bilik tau. Bapak saya cakap, bukan lah. Habis siapa tu? Saya cakap, tak lagi bapak baju hitam, kulit hitam semua. Bapak saya cakap, tu tak salah kan, naik hantu lah. Saya tak apalah, tak ada jin. Okey, tak apa, itu je. Terima kasih. Misteri Jam 12.
Assalamualaikum KC, saya Cleopatra. Yang ni kali kedua saya hantar voice note. Saya nak ceritakan pengalaman saya di Melaka, iaitu pengalaman saya di hotel, ibu saya, ayah saya dengan saya. Pada pukul 8 malam, setelah kami pergi berjalan-jalan dan beli barang, pukul 8 malam, mak dengan ayah saya turun bawah mak saya mandi. Ayah saya turun bawah nak beli sesuatu. Saya tengah dekat atas katil ni dia lagi satu saiz queen, lagi satu saiz single lah. Yang single tu saya punya. Tengah tengok TV ni, ada orang tukar-tukar saluran. Lepas tu blank sekejap, tiba tu ada apa tu, seorang perempuan ni hitam, dia duduk dekat atas katil ini. Mak saya tu saiz queen lah. Saya pun kata lah, mak datang sini. Mak saya kata apa? Dia keluar. Dia tanya lah, kenapa kenapa ni tak demam. Dia tengok badan saya menggigil. Lepas tu bapak saya datang lah. Dia melakukan azan sebab dia ada rasa ada sesuatu yang tak kena kat hotel tu. Tengah malam, gangguan tu, tengah malam pukul 2.30 saya terbangun sebab nak minum air dekat hotel. Saya nampak dekat bilik yang ambil air tu, dekat luar balkoni KC, ada seorang perempuan ni tengah berdiri. Itu sajalah cerita saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Misteri Jam 12. Ini soalan yang ditanyakan oleh pengirim kita, namanya Azizul. Katanya, apa khabar KC? Khabar baik. Saya Muhammad Azizul, berasal daripada Kedah. KC, saya pernah mengalami satu situasi yang mana membuat saya rasa takut sangat-sangat. Ini kerana saya telah pun kunjungi rumah mak saudara saya lah, dan saya kunjungi rumah mak saudara bersama dengan isteri saya. Jadi apa yang terjadi, pengalaman ini memang benar-benar berlaku. Saya bila cerita dekat teman-teman, ramai yang mungkin tak percaya dengan kisah yang saya kongsi sama. Dan saya nak kongsi dengan Casey dan apa pendapat pandangan Casey dan para pendengar Misteri Jam 12 yang lain. Bila pulang daripada rumah mak saudara, sekitar jam 11 malam tu, kami semua dah nak pulang. Jadi saya pun dah bersalaman lah, bersalaman dengan mak saudara, dengan sesiapa yang ada dalam rumah tu. Saya ke depan, saya pun hidupkan enjin kenderaan, panaskan kereta. Jadi isteri saya ni biasa, setiap kali kalau dia nak berpisah je, nanti panjang lah cerita. Kadang-kadang ni sampai setengah jam saya tunggu. Dia nak berceluti, nak cerita. Sampai depan pintu pagar pun nanti dia tetap berdiri. Ini biasa ni orang perempuan punya mungkin kelebihan, kelebihan. Dan nak balik ni tetap cicot, tak habis-habis. Dan nak balik ni depan pintu ni. Jadi itulah Azizul kata, isteri saya ni. Jadi saya dah panaskan kenderaan, saya pun masuk dalam kereta. Saya pun duduklah. Jadi dalam kereta ni, waktu pergi rumah mak saudara ni, saya tak bawa anak lah. Anak saya ada 2 orang, kedua-duanya tinggal di rumah saya, yang mana kat rumah saya tu ada nenek anak-anak lah. Yang mak saya datang ke rumah untuk bermalam di sana pada hujung minggu. Jadi tak bawa anak. Tapi dalam kenderaan tempat duduk depan ni, saya ada letak tempat duduk kanak-kanak, child seat lah, baby child seat di bahagian tempat duduk depan. Jadi isteri saya kalau ikut sekarang ni selalunya akan duduk di tempat duduk belakang lah. Saya memandu kenderaan iaitu kenderaan Exora. Exora ni adalah jenis kenderaan muatan MPV 7-seater. Jadi isteri duduk belakang dengan seorang dirilah dan saya memandu. Tengah tunggu ni tiba-tiba saya nampak ada isteri saya lah buka pintu, masuk, tutup pintu dan duduk di belakang. Saya pun terus memandu pandu lah. Tengah pandu ni saya pun marah lah, isteri saya kata, kenapalah dah nak pulang ni pun tetap masih lambat, setengah jam ni tunggu. Saya kata pada isteri saya, lambat ni, dia nak pulang ni awak ni, tak habis cerita ni. Tadi duduk dalam, tak nak cerita pula. Dia nak balik ni, barulah nak sibuk berceluti. Cubalah saya belitihkan isteri saya, kata Azizul. Saya macam marah belitihkan dia. Lama sangat tunggu ni. Tengah memandu, jadi saya ada telefon bimbit yang saya letakkan dekat tempat holder telefon bimbit yang saya lekatkan pada
bahagian tingkap ataupun cermin depan. Jadi tengah drive, telefon bimbit saya berkelap-kelip talian daripada makcik saudara saya, rumah makcik saudara lah. Jadi saya pun jawab panggilan. Saya tolak, saya jawab, apa pula makcik saudara saya ni nak dari saya. Saya pun jawab panggilan, jawab, hello abang, hai, awak bang pergi tak tunggu. Isteri saya marah. Hello, hai, siapa ni? Dah tak kenal isteri ke? Saya terus tekan brake. Saya toleh belakang. Di tempat duduk belakang tidak ada orang, Casey. Tidak ada orang. Saya, hello sayang, tunggu. Saya patah balik, pusing. Sampai dekat depan tu saya berhenti. Isteri saya marah saya. Bang, kenapa bang jalan tak tunggu saya? Saya cakap balik, itulah lain kali kalau dah nak balik dan nak pulang ni, tak payahlah nak duduk cerita lagi last minute ni. Keluar je lah. Abang masuk kenderaan, abang ingatkan kau dah masuk. Tak tahulah ada benda lain yang menumpang. Misteri Jam 12. Wow, itu dia kisah. Okey saudara, satu lagi kisah, mungkin panggilan dari anda 669-11897 dan kalau tidak saya akan akhiri Misteri Jam 12 dan kita akan berehat, akan jumpa lagi lah. Jadi boleh kalau ada kisah pengalaman misteri 669-11897. Okey, kita ke hujung talian, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Siapa tu bercakap? Hello, selamat pagi. Hello? Ya, Cik Mina. Ya, Cik Mina. Cik Mina ada apa? Ada pengalaman seram? Cakap apa, Cik Mina? Ya, saya. Cik Mina nak tengok. Saya tak nak tengok hantu, Cik Mina. Saya nak dengar cerita hantu, ya Cik Mina. Tak apa Cik Mina Cik Mina kalau nak tunjuk hantu, Cik Mina tunjuk kat orang lain lah. Apa dia? Tak apa Cik Mina terima kasih Cik Mina. Selamat malam Cik Mina. Misteri Jam 12. Ya saudara, nampaknya dah dapat isyarat ya, menyuruh saya balik. 24 jam telefon nak tunjuk orang tak nak tengok. Ayolah, kalau nak tunjuk betul-betul, tunjuklah harta jangan tak Cik Mina, tak perlu lagi telefon melainkan kalau Cik Mina nak kongsi kisah seram, boleh telefon saya. Bye bye. Pada anda semua terima kasih. Selamat malam.